Sarah Haswah tadi. Dan untuk waktu ini, kita akan bawakan satu lagi segmen berkaitan dengan strategi perniagaan usahawan global. Sudah pastinya untuk kita membawakan manfaat yang lebih besar khususnya kepada usahawan-usahawan di luar sana. Kita bersama dengan tamu kita Encik Azlin Abdul Rahim yang merupakan pengasas marketing in Asia dan juga Profesor Adjong di Universiti Antarabangsa UNITA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik, pertama sekali mungkin kita boleh mulakan terlebih dahulu berkaitan dengan strategi perniagaan usahawan global ni. Apa sebenarnya pemahaman yang perlu mereka tahu dalam kita menggerakkan perniagaan mereka itu ke arah lebih bukan saja memikirkan lokal tetapi juga ke arah global. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali bila kita bercakap berkenaan dengan marketing ataupun marketing ke arah global. Yang penting sekali ialah kita kena tahu apa yang kita ingin cuba selesaikan. Okey, dari segi apakah produk yang mereka rasa ataupun servis yang mereka rasa yang mereka akan memerlukan benda ni di dalam kehidupan mereka. Okey. Sekiranya mereka rasa satu produk ini ataupun satu servis ni yang sangat perlu dan mereka sangat berminat, dia akan beli dan akan terus membeli. Dan apabila mereka membeli, dia akan lebih dia akan lebih dia akan terikat dengan apa yang dia nak guna. Okay? Sebagai contoh Grab. Grab satu produk atau satu servis yang berada di sekitar Asia Tenggara. Dia masalah dia vertikal yang dia pilih itu adalah untuk nak membantu orang dia mengurangkan kos. From one place to another place. Itu. Betul, itu sangat pentinglah untuk kita membawa usahawan-usahawan kita ini daripada kaedah konvensional beralih kepada tahap yang lebih relevan dengan situasi semasa sekarang ini. Mungkin dalam situasi semasa sekarang ini selari dengan revolusi industri 4.0 dan juga digitalisasi yang berlaku secara pantas pada ketika ini. Mungkin apakah antara peluang yang perlu direbut, yang perlu dimanfaatkan oleh usahawan-usahawan di luar sana untuk meningkatkan lagi taraf perniagaan mereka? Kalau dari segi itu, kita perlu melihat dari segi data yang boleh kita perolehi di laman-laman web ataupun di portal-portal yang kita boleh lihat dia punya tingkah laku. Okey, dan apabila kita melihat segala data-data yang ada ni, dia punya tingkah laku di Malaysia atau Singapura atau di mana saja akan hampir sama. Akan hampir sama. Akan hampir sama. Baik, cuma satu perkara yang kita cakap tentang logik dalam kalangan usahawan kita yang lokal, yang memang memikirkan pasaran dalam negara saja semata-mata. Dia tidak akan memikirkan sesuatu yang di luar kotak. Apatah lagi memikirkan barang mereka, produk mereka akan sampai ke luar negara. Adakah perlu untuk seseorang usahawan itu apabila menceburkan diri dalam bidang keusahawanan, mereka juga perlu memikirkan strategi what's next untuk bukan saja tempatan lokal tetapi juga akan melangkah juga ke global. Itu yang sebaiknya. Apabila kita ingin melangkah satu strategi penting, yang penting di sini ialah kita perlu melihat sama ada Asia Tenggara ataupun Asia ataupun global from day one. Itu sepatutnya. Pada hari yang pertama bila kita nak mula melangkahkan satu strategi, dia punya perancangan dia harus keluar terus. Harus keluar terus. Ya, baik. Sekiranya di Malaysia saja rugi ya. Itulah yang sewajarnya. Cuma apabila kita tidak digerakkan dengan idea yang seperti itu, hanya memikirkan lokal saja semata, maknanya dia tidak akan memikirkan untuk keluar. Jadi itu bukan strategi yang tepat sebenarnya untuk berjaya dan kekal dalam industri itu. Betul. Dia bila you berniaga di dalam negara saja, you akan dapat income
income daripada ringgit Malaysia. Tapi kalau you berniaga di luar, you dapat income daripada USD ataupun Sing dollar dan sebagainya yang akan kali 3 secara automatik. Tuan, saya yakin ramai dalam kalangan usahawan di luar sana, khususnya usahawan muda di luar sana yang mempunyai impian untuk memasarkan ataupun meningkatkan perniagaan mereka ke peringkat yang lebih luas, peringkat antarabangsa. Namun mereka mungkin kekurangan dari segi pengetahuan bagaimana strategi asas sebenarnya untuk mereka melangkah ke lebih jauh. Mungkin ada perkara yang boleh tuan kongsikan dari sudut strategi dalam hal ini. Dari segi strategi kita perlu lebihkan bacaan lah. Iaitu yang paling penting. Ada banyak sangat bacaan yang ada di luar sana, majalah, buku dan juga di laman-laman web. Dan saya rasa sebenarnya ni agak percuma. Dan kita perlu mengambil masa untuk bila kita nak buat apa-apa strategi, I think it's okay to spend more time. Dia apabila kita melakukan satu kesalahan, apabila kita dah mula menggerakkan, yang itu mahal. Apabila kita melakukan some mistake dalam waktu perancangan, ialah masih percuma. Ia akan percuma. Kan kita plan kan, sebelum kita plan apa-apa mistake yang berlaku in the planning still free. Tapi kalau you buat apa-apa mistake bila you dah jalan, itu mahal. Okey, baik. Jadi satu perkara ialah apabila seseorang tu mencubakan diri bidang keusahawanan dalam kalangan mereka yang baru nak mencubakan diri, mereka mungkin fikir kata okey tak apa, kita jalan dulu, kita berniaga dulu. Dan benda tu akan jalan kemudian katanya. Dia akan cari ruang dan peluang seperti itu. Kebiasaannya macam tu je kan? Kebiasaannya. Okey, cuma strategi dari segi mungkin mereka tidak memikirkan bahawasanya permainan global itu akan memberi kesan impak kepada perniagaan mereka juga. Betul. Mungkin itu tidak difikirkan pada pandangan Cik Azmi. Betul. Kalau you pernah tengok filem-filem sebagai contoh, ni tahu Ocean 11, Ocean 12 ataupun Ocean 13 dia nak pergi rompak bank ataupun kasino tu, dia ambil masa berbulan-bulan. Dia rancang dulu. Sehingga pada hari dia nak buat benda tu, dia buat benda tu sebenarnya sehari je. Okay. So bila you rancang betul-betul dan baru you start atau melaksanakan benda tu, dia akan lebih mudah. Akan berlaku ialah ada mistake sikit sini sikit dekat sana sikit, but still dia ni manageable. Dia agak manageable. Okey, Tuan, selain kepentingan perancangan yang teliti ini, adalah sangat penting juga untuk usahawan ini bermula dengan mindset yang betul, kan? Mindset dengan thinking big, untuk berfikiran yang lebih jauh, lebih luas, berfikir luar daripada kotak. Jadi ini perlu kita war-warkan, kita sampaikan kepada usahawan di luar sana untuk mereka bermula dengan mindset yang lebih sihat untuk menjadi seorang usahawan global, Tuan. Yang paling pertama sekali ialah dari segi maklumat. Kita perlukan sebanyak mungkin information yang ada, yang sesuai, yang kita boleh guna. So, yang macam saya cakapkan tadi, di internet ataupun boleh pergi ke, for example, Matrade. Sebagai contoh, Matrade ada 46 pejabat di seluruh dunia, yang kita boleh ambil some form of information yang kita guna untuk, and then baru kita akan lakarkan daripada segala information yang ada. Okey, baik. Dari segi strategi lokal tadi itu kan, bermakna bukanlah kita memikirkan hanya dalam negara kita semata-mata, tetapi kita harus menginjak kepada apa selera taste masyarakat di luar sana. Betul. Yang diminati oleh lokal di sana, komuniti di sana. Betul. Itu sebenarnya yang sebaik-baiknya. Dari mana sebenarnya mereka perlu mendapatkan strategi juga ilmu-ilmu sebegini, terutama sekali bila kita ni ada kekangan dari segi bahasa. Ini macam mana pula? Yang itu masalah sikit. Sebab information dari segi bahasa Malaysia agak kurang. Yang lebih banyak ialah bahasa Inggeris. Lepas tu lagi satu, sekiranya kita ingin ke global, kita perlu lebihkan bahasa Inggeris. Macam satu kumpulan rock di Malaysia yang menyanyikan lagu-lagu BM dengan kumpulan rock daripada Jerman yang nyanyikan lebih banyak lagu-lagu
Nama tu English. Dan ada jugalah dalam bahasa dia. Yang di sana akan lebih ke arah global, dan yang di sini akan hanya berkembang di sekitar sini saja. Yang tu semua hanyalah bahasa. So kita kena mahirlah. Kita kena mahir dalam bahasa Inggeris. Okey, itu sangat pentinglah dari segi kemahiran berbahasa di situ. Khususnya kita menggunakan bahasa yang global, tapi tidak nafikan juga penggunaan bahasa kita juga dapat membawa ke peringkat global, mungkin di peringkat rantau ASEAN. Jadi itu aspirasi cukup besar. Jadi bagaimana Tuan melihat dari segi kepelbagaian produk tempatan ini? Bagaimana untuk kita membawa produk-produk ini di peringkat antarabangsa dan kita menjadikan produk ini lokal di peringkat antarabangsa? Jadi apa antara strategi terbaik yang boleh diwar-warkan kepada usahawan di luar sana? Ada banyak sangat yang saya nampak produk ataupun servis yang sangat berkualiti yang memang bertahap global. Cuma kita perlu memikirkan apakah yang akan membuatkan mereka untuk datang membeli. Yang tu kita perlu cari. Yang tu yang kita namakan value proposition. Okey, value. Yang dikatakan value ialah bila orang tu nak beli, orang tu akan kata, okay, why must I buy from you? Okay, and then why must I use this product? So kalau kita jumpa jawapan tu, boleh. Okey, kita kena tanya dua soalan tersebut dan kita kena cari jawapan itu. Kalau tidak ada jawapan, kita ada pakar untuk membantu sebenarnya dalam soal ini. Ada banyak. Kita perlu cari saja sebenarnya. Perlu cari juga. Dan yang paling penting adalah dari awal tadi kita belajar bahawasanya untuk kita pergi bergerak menjadi seorang usahawan, kita bukan hanya memikirkan apa yang ada disediakan dalam negara, tetapi juga bagaimana produk itu, apa sahaja yang anda lakukan itu dapat dipasarkan ke luar negara dan disesuaikan dengan selera masyarakat di sana. Jadi dua soalan itu sangat penting tadi. Jadi apa pesanan, saranan yang penting yang Encik ingin kongsikan dan ingin sampaikan kepada rakyat Malaysia, khususnya bagi mereka dalam kalangan usahawan dan bakal usahawan ni? Yang paling mustahak sekali ialah dari segi maklumat. Kita perlu maklumat yang cukup untuk kita nak melakukan apa saja. Itu sangat penting. So maklumat itu penting. Yang kedua ialah kepada siapa yang kita nak sasarkan. Yang ini juga sangat penting. Yang ketiga ialah value. Yang keempat ialah quality. So quality product ataupun quality service dan juga user experience juga sangat penting. So 4 item ni you perlu dapatkan sebanyak mungkin information. You kena fahamkan you tu siapa, you punya produk tu apa yang you akan solvekan. You akan solvekan kepada siapa, dan saya rasa insya-Allah. InsyaAllah. Okay, itu merupakan 4 komponen penting yang kita harapkan dapat memberi manfaat dan juga ilmu pengetahuan kepada anda semua, khususnya kepada usahawan, khususnya untuk kita berfikiran lebih jauh, untuk kita memasarkan produk kita lebih jauh ke peringkat antarabangsa lagi selepas ini. Ya, baik. Apa pun kita ucapkan terima kasih pada Encik Azmi Abdul Rahim, pengasas Marketing Indonesia, dan juga Profesor Ejang di Universiti Antarabangsa UNITAR bersama kami pada waktu ini untuk berkongsi rasa, cerita dan juga pengalaman dan juga pendapat berkaitan dengan strategi perniagaan usahawan global. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan sekarang ini sudah pastinya